Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Perkenal, kami adalah wakil pembentang daripada IPJM Campus Sultan Abdul Halim bagi pembentangan showcase kali ini. Baiklah, pembentangan kami adalah berorientasikan bagi subjek SJHK 3193 Pensejarahan Malaysia dan SJHK 3203 Sejarah Politik Tanah Melayu sehingga awal abad ke-20. Kami adalah pelajar daripada program Ijazah Sarjana Muda Perguruan BISMP Bidang Sejarah semester 1 tahun 1 IPJM Campus Sultan Abdul Halim. Baiklah, sebelum ke pembentangan seterusnya, saya akan terangkan sedikit berkaitan subjek ini. Ini adalah sinopsis bagi subjek SJHK 3193 Pensejarahan Malaysia, manakala ini adalah maklumat kursus bagi subjek ini. Seterusnya, ini adalah para pensyarah bagi subjek SJHK 3193. Baiklah, Pensejarahan Malaysia ini mengaplikasikan KPPB dalam pembelajaran melalui model pelaksanaan KPPB. Antaranya adalah komponen MRP, dimensi dan subdimensi kompetisi global pembelajaran bermakna 6C, 3R iaitu rigor, relevant dan juga relationship, serta kerangka 3E, engagement, extension dan juga enhancement. Pada masa yang sama, para pensyarah bagi subjek ini turut mengaplikasikan e-pembelajaran terhadap pelajar. Antaranya melalui Google Classroom. Di sini dilampirkan contoh-contoh Google Classroom yang telah dilaksanakan oleh para pensyarah. Seterusnya, kita beralih kepada hasil pembelajaran kursus. Subjek Pensejarahan Malaysia ini memiliki 3 HPK iaitu HPK 1, menganalisis konsep pensejarahan Malaysia dari aspek pendekatan, masalah filolog dan anakronisma. HPK 2 membincangkan karya-karya agung dan pensejarahan berbentuk undang-undang dalam pensejarahan Malaysia. HPK 3 iaitu membandingkan pensejarahan Malaysia dari perspektif penulisan kolonial berkaitan persoalan sentrik Malaysia dan sentrik Eropah menggunakan teknologi. Ketiga-tiga HPK ini diaplikasikan adalah untuk mencapai pembelajaran bermakna 1, 2 dan juga 3 bagi subjek pensejarahan Malaysia. Seterusnya, kita beralih kepada TBI bagi subjek ini. The big idea bagi subjek ini adalah pensejarahan cerminan ketamadunan manusia. Subjek ini memiliki 3 EQ iaitu Essential Question, iaitu di mana EQ-EQ ini dilaksanakan melalui MRP untuk mencapai HPK-HPK yang terdapat bagi subjek pensejarahan Malaysia ini. Pada masa yang sama, terdapat juga satu essential question daripada subjek sejarah politik untuk membantu pembelajaran bagi subjek ini. Pada masa yang sama, terdapat juga pelaksanaan PDP menggunakan model KPPB antara subjek sejarah politik dan juga pensejarahan Malaysia. Ini adalah KPPB dalam PDP HPK 3 antara subjek pensejarahan Malaysia dan juga sejarah politik Tanah Melayu sehingga awal abad ke-20. Baiklah, seterusnya saya serahkan pembentangan kepada saudari Janet Angelina. Terima kasih Saudari Hazrini. Salam sejahtera saya ucapkan. Saya Janet Angelina binti Herman akan membentangkan tentang pembelajaran bermakna 1, penulisan pensejarahan memartabatkan jati diri bangsa. Jadi fokus utama bagi pembelajaran bermakna 1 ini ialah HPK 1, hasil pembelajaran kursus 1 iaitu menganalisis konsep pensejarah Malaysia daripada aspek pendekatan, masalah filolog dan anakronisma. Seterusnya, hasrat pembelajaran bermakna 1 ini ialah yang pertama, saya belajar tentang konsep pensejarahan Malaysia dan aspek pendekatan pensejarahan. Yang kedua, saya belajar tentang masalah filolog dan yang ketiga, saya belajar tentang anakronisma. Bagi kriteria kejayaan pembelajaran bermakna 1 ialah yang pertama, saya dapat membuat analisis tentang konsep pensejarahan Malaysia dari aspek pendekatan. Yang kedua, saya dapat merangkakan masalah filolog dan yang ketiga, saya dapat memperincikan definisi anakronisma. Seterusnya, terdapat 3 topik yang difokuskan dalam HPK 1, iaitu yang pertama ialah topik 1, pengenalan pensejarahan Malaysia. Yang kedua ialah topik 5, pensejarahan Malaysia daripada perspektif penulisan kolonial. Dan yang ketiga ialah topik 6, persoalan sentrik Malaysia dan sentrik Eropah dalam pensejarahan Malaysia. Jadi antara aktiviti yang telah kami lakukan ialah yang pertama, teroka ilmu tentang pensejarahan Malaysia. Yang kedua, buat pembacaan di laman web. Yang ketiga, dapatkan contoh-contoh karya agung. Dan akhir sekali, kami telah berkongsi dapatan bersama rakan secara kolaborasi. Dan di sini saya telah selitkan gambar nota yang telah diberikan oleh pensyarah sepanjang proses kuliah. Jadi pensyarah telah memberikan kami nota berbentuk
PowerPoint dan telah diberikan melalui aplikasi WhatsApp dan Google Classroom. Jadi melalui kaedah ini, kami dapat meningkatkan pengetahuan kami dalam penggunaan digital dalam proses pembelajaran. Jadi antara aktiviti yang telah kami lakukan sepanjang proses kuliah pula, kami telah lakukan pembacaan bahan secara tidak kira dalam bentuk jurnal, artikel maupun buku. Seterusnya kami juga telah buat carian di laman dan bahan media menggunakan Google Scholar dan Google Earth. Melalui Google Earth, kami dapat meneroka museum-museum di seluruh dunia tanpa perlu pergi ke sana secara fizikal. Seterusnya, kami juga telah perbanyakkan lagi bacaan sejarah bagi meningkatkan ilmu pengetahuan. Di samping itu, kami telah menghasilkan persembahan secara berkumpulan tentang persejarahan dengan merujuk sumber tempatan. Melalui aktiviti ini, kami telah pergi ke museum untuk melihat sumber-sumber tempatan yang digunakan dalam persejarahan Malaysia. Jadi berlaku kolaborasi antara pihak museum dengan kami, dan kami juga dapat mempelbagaikan persekitaran pembelajaran, iaitu pembelajaran tidak berlaku di dalam kelas sahaja tetapi berlaku juga di luar kelas, iaitu di museum. Seterusnya, kami juga telah membuat perbincangan secara berkumpulan tentang konsep persejarahan, kemudian bentangkan menggunakan kertas majuk. Jadi amalan pedagogi yang digunakan oleh pensyarah di sini ialah Flip Classroom, di mana pensyarah telah memberikan artikel di luar waktu kuliah dan kami dikehendaki untuk membaca dan memahaminya, dan pada waktu kuliah pula kami perlu membentangkan pemahaman kami berdasarkan artikel yang telah dibaca secara dalam kumpulan. Di samping itu, kami juga perlu berkongsi hasil bacaan bersama rakan, dan akhir sekali kami juga telah melakukan aktiviti secara berpasangan, pair and share atau round robin untuk mendapatkan perkongsian bahan dan brainstorming. Jadi melalui aktiviti ini, kami dapat memperoleh banyak maklumat dalam waktu yang singkat. Dari pentaksiran berterusan bagi HPK 1 ialah kami dikehendaki untuk menghasilkan penulisan secara individu sebanyak 2,000 patah perkataan, dan ini membawa markah 50%. Dan dalam tugasan ini, kami perlu menganalisis tulisan berkaitan masyarakat Melayu yang dikemukakan oleh JM Gulik dan Frank Sutherland. Dan saya juga telah masukkan gambar aktiviti-aktiviti yang telah kami lakukan sepanjang proses kuliah dan pembelajaran. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya serahkan pembentangan yang seterusnya kepada saudari Isa. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pembentangan saudari Janet sebentar tadi. Baiklah, sekarang kita beralih pula kepada yang seterusnya, iaitu saya, Nur Izzat Atirah binti Asrizam, akan membentangkan bahagian pembelajaran bermakna 2 yang makronya ialah Karya Agung Cerminan Ketamadunan Bangsa. Pada bahagian ini, subjek SCHK 3193 memfokuskan HPK2 iaitu membincangkan karya-karya agung dan pensejarahan berbentuk undang-undang dalam pensejarahan Malaysia. HPK2 ini merupakan kaedah pengajaran di mana kami telah melakukan pentaksiran berterusan yang melibatkan peperiksaan akhir dan tugasan persembahan, iaitu dengan membuat infografik daripada pelbagai sumber pensejarahan berasaskan sentrik Malaysia dan sentrik Eropah secara berkumpulan seperti yang telah diletakkan dalam OPD ini, berkenaan dengan tugasan 2 pentaksiran berterusan di mana kami perlu menggunakan pelbagai alat digital yang bersesuaian dengan tugasan persembahan tersebut. Seterusnya, kita lihat pula antara topik yang difokuskan terdiri daripada 3 subtopik kecil, iaitu pensejarahan Malaysia abad ke-14 hingga abad ke-18, wacana karya-karya agung dan juga pensejarahan berbentuk undang-undang. Baiklah, di sini kita boleh lihat bagaimana para pelajar berkomunikasi dan berbincang tentang topik bersama dengan pensyarah di dalam kelas. Pada bahagian ini, kami boleh belajar bagaimana untuk meningkatkan pengetahuan tentang topik ini dengan cara melayari laman web yang berautoriti dan mendapatkan contoh-contoh karya-karya agung, misalnya seperti Suhatus Salatin dan Misa Melayu di Pusat Sumber Awam, dan berkongsi maklumat bersama dengan rakan yang lain. Bukan itu sahaja, malah kami juga banyak melakukan perbincangan ilmiah bersama dengan rakan IPG yang lain, dan dalam masa yang sama kami telah mencari maklumat dengan menggunakan beberapa perisian dan aplikasi digital seperti Twitter, Canva, ResearchGate dan CapCut untuk menghasilkan persembahan dengan lebih menarik tentang topik-topik ini. Di akhir tugasan juga, kami telah melakukan penulisan melalui hasil dapatan kami sekaligus berkongsi dapatan tersebut di laman sosial supaya ilmu tersebut boleh disebarkan secara meluas sehingga ke peringkat global. Baiklah, seterusnya kita lihat pula nota-nota yang telah disediakan oleh pensyarah, iaitu nota topik 3 dan nota topik 4 bertujuan untuk memberi kefahaman kepada para pelajar untuk dijadikan sebagai panduan supaya kami selaku pelajar
dapat memahami topik tersebut dengan lebih baik. Pada bahagian akhir pula, kami juga telah membuat beberapa aktiviti yang berkait rapat dengan pembelajaran bermakna dua ini. Seperti perbincangan serta kolaborasi yang kami buat secara kreatif ni, kami lakukan di Dewan Bukhari iaitu di dalam kampus bersama dengan komuniti luar ataupun dengan pakar sejarah iaitu orang sumber yang membincangkan tentang pengisahan rundingan baling bagi menambah ilmu tentang pensejarahan Malaysia. Setelah selesai ceramah diberi, kami juga mengadakan sesi soal jawab bersama dengan penceramah dan perdebatan sesama pelajar untuk mengetahui dengan lebih mendalam tentang peristiwa tersebut. Secara tidak langsung, perkongsian tersebut telah mencapai EQ dan hasrat HPK2 dalam memberikan pembelajaran yang akhirnya akan menyebabkan proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan mampu menarik minat para pelajar untuk menerapkan nilai jati diri terhadap topik yang dipelajari tersebut. Baiklah, di sini kita boleh lihat bagaimana para pelajar membentangkan tugasan mereka berdasarkan tugasan dua iaitu tentang persembahan. Baiklah, sekarang saya serahkan pembentangan seterusnya kepada Ahmad Hafizul Faiz. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudari Izzah atas pembentangan yang diberikan sebentar tadi. Seterusnya, saya Ahmad Hafizul Faiz bin Ahmad Nizal akan meneruskan pembentangan di pembelajaran bermakna yang ketiga. Pada pembelajaran bermakna yang ketiga, kami telah mempelajari topik 5 dan juga topik 6 iaitu persejarahan Malaysia dari perspektif penulisan kolonial berkaitan persoalan sentrik Malaysia dan juga sentrik Eropah menggunakan teknologi. Semasa kami mempelajari subjek ini, kami mendapati terdapat inter ataupun hubung kait dengan subjek sejarah yang lain iaitu subjek sejarah politik pada topik 5 dan juga topik 6. Kami telah mempelajari sejarah perluasan pengaruh British di Tanah Melayu dan juga tindak balas masyarakat tempatan terhadap penjajahan. Oleh itu, secara tidak langsungnya, subjek sejarah politik ini telah menjadi rakan pembelajaran kepada subjek persejarahan Malaysia. Subjek sejarah politik ini terdapat perkaitannya kepada subjek persejarahan dari segi penulisan kolonial yang perlu mengambil kira kedua-dua pihak sama ada pihak penjajah maupun pihak tempatan. Aktiviti yang dilakukan dalam persejarahan ialah mengkaji sama ada penulisan kolonial mengenai tokoh pejuang tempatan tersebut mempunyai bias ataupun sentrik Eropah semata-mata atau tidak melalui bantuan maklumat yang diperolehi daripada subjek sejarah politik tersebut. Oleh itu, aktiviti yang kami lakukan dalam subjek persejarahan Malaysia ini ialah penerokaan maklumat melalui bahan bacaan, melalui artikel ataupun jurnal yang sahih ataupun perpustakaan dunia di laman web. Setelah aktiviti pengumpulan maklumat telah berlaku, kami akan meneruskan sesi pembelajaran seterusnya iaitu perkongsian kepada rakan di dalam kelas melalui pembentangan secara berkumpulan. Dalam sesi pembentangan tersebut, kami telah mengadakan sesi perbahasan, sesi perdebatan, sesi perbincangan mengenai kesahihan fakta tersebut. Dan juga semasa sesi pembentangan berlangsung, terdapat perbincangan dua hala antara pembentang dan juga rakan-rakan di dalam kelas. Setelah pembentangan berjaya dilaksanakan, kami mendapati kami telah melengkapkan ke-6 kompetensi global. Antaranya ialah citizenship dan juga karakter di mana kami dapat membina jati diri kami semasa kami mengadakan sesi pembentangan dan juga kami dapat menanam semangat cinta akan negara. Kami juga dapat meluaskan pembelajaran ini di laman web agar mudah diakses oleh warga negara global. Baiklah, ini merupakan nota bagi topik 5 dan juga topik 6 yang telah diberikan oleh para pensyarah sebagai bimbingan dan ini merupakan tugasan yang telah disiapkan oleh para pelajar dan ini merupakan pelaksanaan PDP menggunakan model KPPB di mana subjek persejarahan Malaysia ini telah mencakupi ataupun merangkumi subjek sejarah politik Tanah Melayu sehingga awal abad ke-20. Kesimpulannya, pembelajaran telah menjadi lebih bermakna dengan adanya rakan pembelajaran sebagai penambahan ilmu di dalam kelas subjek persejarahan Malaysia. Sekian, saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Baiklah, terima kasih saudara Ahmad Hafizul Faiz. Seterusnya, saya bentangkan berkaitan refleksi pembentangan kami ini. Di sini, kami tekankan ataupun fokuskan kepada 3 aspek. Baiklah, bagi kekuatan, melalui pengaplikasian KPPB dalam pembelajaran dapat dilihat elemen ini dapat memperkuatkan dan juga memperhebatkan hasil mutu dan produktiviti pembelajaran bagi pelajar-pelajar subjek persejarahan Malaysia ini.
Penggunaan model MRP ketika pembelajaran menghasilkan pembelajaran yang lebih bersifat lebih luas dan juga terbuka kepada para pelajar. Pembelajaran yang hanya berorientasikan satu aspek sahaja, ini akan mewujudkan persekitaran yang bosan dan tidak menarik kepada para pelajar untuk belajar subjek ini. Seterusnya adalah kelemahan, di mana penggunaan beberapa komponen yang menyebabkan penyebaran fakta sejarah yang tidak berautoriti, lalu pelajar menjadikannya sebagai rujukan sampingan. Sedia tahu bahawa para pelajar gemar menggunakan pemanfaatan digital untuk mendapatkan rujukan-rujukan dan juga sumber. Namun didapati bahawa fakta-fakta di dalam rujukan sumber yang telah dicari adalah tidak benar dan juga tidak sahih. Pada masa yang sama, terdapat kekangan bagi mendapatkan perhubungan global untuk memperluaskan penyebaran ilmu. Baiklah, penambahbaikan bagi kelemahan-kelemahan tersebut adalah pelajar perlulah meningkatkan pembacaan mereka agar dapat menilai dan juga membezakan antara fakta sejarah yang palsu dan juga sahih. Pada yang sama, menggunakan aplikasi-aplikasi digital yang sedia ada ke arah kebaikan dengan menyebarkan perkara berilmiah kepada orang ramai ataupun orang awam. Seterusnya, kita beralih kepada metadata. Pembina OPD dan KPPB pada kali ini adalah Dr. Haslindawati binti Sa'ari dan juga Haji Muhammad Khusyairi bin Abdullah. Sekian sahaja pembincangan daripada kami. Sekian, terima kasih.